Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan mempelajari bab 1 iaitu konsep asas pemikiran komputasional bahagian 1. Ini ialah asas sains komputer tingkatan 1. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan asas pemikiran komputasional. Apakah itu asas pemikiran komputasional? Pemikiran komputasional ialah satu proses pemikiran bagi tujuan menyelesaikan masalah. Bagi tujuan menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Murid-murid perlu ingat tujuannya apa? Untuk menyelesaikan masalah oleh siapa? Iaitu manusia itu sendiri dengan bantuan mesin atau kedua-duanya sama ada manusia atau mesin dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Cikgu ulang ya tadi murid-murid. Okey, bagaimanakah proses pemikiran ini berlaku? Okey. Apa yang kita lakukan langkah-langkahnya? Okey, pertama, masalah dipecahkan. Kemudian, kenal pasti corak yang sama. Kemudian, perkara tidak penting ditinggalkan. Dan akhir sekali, menyediakan satu model penyelesaian masalah. Baiklah murid-murid, untuk tingkatan 1 ini, kita mempelajari 4 teknik pemikiran komputasional. Murid-murid perlu tahu keempat-empat teknik ini. Sebenarnya banyak lagi teknik lain di luar sana. Okey, kita tumpukan kepada 4 teknik utama. Apakah itu? Yang pertama, sila beri perhatian ya murid-murid. Yang pertama ialah teknik leraian. Okey, daripada perkataan itu sendiri kita sudah nampak lerai. Lerai itu maksudnya kita pisah-pisahkan dia. Jadi, daripada definisi itu, kita boleh faham teknik leraian ialah memecahkan satu masalah atau sistem yang kompleks, masalah yang besar, kepada bahagian-bahagian kecil. Okey. Teknik yang seterusnya ialah teknik pengecaman corak. Okey, kata kuncinya di sana, camkan corak. Okey. Selepas meleraikan masalah melalui teknik yang pertama tadi, teknik leraian, bahagian kecil yang telah dipisahkan, maknanya kita akan ada beberapa bahagian-bahagian kecil, akan dianalisis. Setiap bahagian-bahagian kecil itu akan dianalisis untuk mengenal pasti corak-corak tertentu. Okey. Corak-corak tersebut terdiri daripada kesamaan atau ciri-ciri yang sama untuk masalah yang lebih kecil. Seterusnya murid-murid, teknik yang ketiga ialah teknik peniskalaan. Mungkin baru murid-murid terjumpa perkataan ini. Okey. Teknik peniskalaan ini ialah kita akan meninggalkan aspek-aspek kurang penting yang terdapat dalam corak-corak yang dicamkan tadi dalam teknik pengecaman corak dan memfokus kepada aspek-aspek penting yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah. Maknanya kita akan ambil sahaja aspek-aspek yang penting untuk diberi tumpuan, aspek-aspek yang tidak penting terus kita tinggalkan. Okey? Dan akhir sekali ialah teknik pengitlakan. Ini adalah teknik yang terakhir. Apa itu teknik pengitlakan? Ia melibatkan pembinaan model. Maksudnya hasil akhir daripada apa teknik yang kita buat tadi, kita akan dapat model bagi masalah yang kita selesaikan. Model yang kita bina itu mungkin dalam bentuk formula, teknik, peraturan atau langkah-langkah bagi menyelesaikan masalah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh penggunaan teknik pemikiran komputasional. Okey, masalah. Rajah di bawah menunjukkan binaan anak tangga yang menggunakan batu bata.
Berapakah jumlah batu bata yang digunakan untuk membina tangga ini? Nah, cuba murid-murid fikir. Berapakah bilangan bata yang kita perlukan untuk membina tangga ini? Bagaimanakah caranya kita hendak menyelesaikan persoalan ini? Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan teknik pemikiran komputasional yang pertama, iaitu teknik leraian. Kita akan memisahkan binaan anak tangga kepada beberapa bahagian yang lebih kecil dan ringkas. Okey, ini gambar rajah tangga tadi. Masalah utama dipecahkan kepada 5 masalah. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 baris tangga. 5 bahagian kecil yang lebih kecil dan ringkas. Bilangan batu bata akan dikira bagi mendapatkan jumlah batu bata keseluruhan. Okey. Kita buka ni. Anak tangga yang pertama kita panggil sebagai bahagian kecil A. Ni ialah masalah kecil A. Ini ialah masalah kecil B. Anak tangga kedua. Okey, anak tangga ketiga sebagai bahagian kecil C. Anak tangga keempat sebagai bahagian kecil D. Dan anak tangga kelima sebagai bahagian kecil E. Kita sudah pecahkan masalah yang besar ini kepada 5 bahagian masalah kecil. Kemudian, kita akan gunakan teknik pengecaman corak. Setiap bahagian kecil tadi akan dianalisis untuk mengenal pasti corak-corak tertentu. Ciri-ciri kesamaan ialah kelima-lima bahagian kecil masalah tersebut mempunyai bilangan batu bata yang sama banyak sebagai tapak. Cuba lihat tapak 1, 2, 3, 4, 5. Tapak 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, maknanya semua 5 bahagian masalah kecil tadi mempunyai persamaan batu bata bahagian tapak yang sama. Okey, corak yang membezakan pula ialah bilangan lapisan batu bata. Kita lihat bahagian kecil A, 1 lapisan. Bahagian kecil B ada 1, 2 lapisan. Bahagian kecil C ada 1, 2, 3 lapisan. Bahagian kecil D ada 1, 2, 3, 4 lapisan. Dan bahagian kecil E ada 1, 2, 3, 4, 5 lapisan. Ini yang tidak sama. Yang sama tapak, tidak sama bilangan lapisan. Okey, jadi hasilnya daripada teknik pengecaman corak ini didapati bilangan batu bata tapak semua sama, 5. Okey, bilangan lapisan semakin ke atas semakin bertambah lapisannya. Okey, dan jumlah batu bata untuk setiap bahagian masalah ialah batu bata pertama, bahagian kecil A jumlahnya 5 batu bata. Bahagian kecil B jumlahnya 10, bahagian kecil C jumlahnya 15, bahagian kecil D jumlahnya 20 dan bahagian kecil E jumlahnya 25. Mungkin murid-murid boleh agak, apakah jawapannya? Berapakah jumlah batu bata yang digunakan untuk membuat anak tangga tersebut? Seterusnya, kita akan menggunakan teknik peniskalaan. Okey. Kita akan meninggalkan aspek-aspek kurang penting yang terdapat dalam corak yang dicamkan dan memfokus kepada aspek-aspek penting. Apakah aspek-aspek penting dalam masalah tadi? Okey. Aspek-aspek penting yang kita dapati ialah bagi menyelesaikan masalah dalam masalah binaan anak tangga termasuk lebar tangga terdiri daripada 5 biji batu bata. Bilangan anak tangga ialah 5. Okey, ini aspek penting.
Manakala contoh aspek-aspek yang kurang penting dalam masalah binaan anak tangga termasuklah saiz batu bata, bahan yang digunakan untuk membuat batu bata. Ini kita tidak perlu fikirkan. Jadi yang ini aspek-aspek kurang penting ini kita boleh tinggalkan dan kita fokus kepada aspek-aspek penting. Okey murid-murid, akhir sekali kita akan gunakan teknik pengitlakan iaitu melibatkan pembinaan model seperti formula, teknik, peraturan atau langkah-langkah. Okey, kita sudah tahu tadi, kita sudah pecahkan masalah yang besar kepada masalah yang kecil melalui teknik leraian. Kita telah membuat pengecaman corak dan kita lihat corak daripada bahagian-bahagian kecil A hingga ke bahagian kecil E dan kita dapati coraknya seperti ini. Dan kita juga telah melihat aspek-aspek penting dalam teknik peniskalaan tadi dan kita buang aspek-aspek yang tidak penting. Dan akhir sekali, setelah kita siap membuat jadual ini, kita akan dapati satu model dalam bentuk formula iaitu jumlah batu bata bagi setiap bahagian, maknanya bahagian A, B, C, D dan E, iaitu setiap masalah-masalah kecil tadi atau bahagian-bahagian kecil itu tadi bersamaan dengan bilangan batu bata bagi panjang, darab dengan bilangan batu bata bagi lebar dan darab bilangan batu bata bagi tinggi. Okey, kita lihat tadi yang A, bahagian masalah A, panjangnya ialah 1, 2, 3, 4, 5. Panjang itu tadi ialah dia punya tapak kan. Okey. Lebar, bagi dengan darab dengan lebar dan tinggi. Lebarnya 1 bata, tinggi pun 1 bata. Jadi 5 darab 1, darab 1 jawapannya ialah 5. Okey. Kita boleh lihat juga contoh bahagian kecil B. Okey. Kita punya panjang 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 5 panjang, lebarnya 1, tingginya 1, 2. Jadi 5 darab 1 darab 2 akan dapat jawapan 10. Begitulah seterusnya hinggalah ke bahagian E. Dan akhir sekali kita akan jumlahkan keseluruhan jumlah batu bata bagi setiap masalah atau bahagian kecil tadi dan kita akan dapati jawapannya ialah 75. Adakah murid-murid dapat jawapan yang sama dengan cikgu? Ya, tahniah. Baiklah murid-murid, mari kita mencabar minda. Kita telah lihat satu model penyelesaian masalah dengan menggunakan teknik pemikiran komputasional tadi. Kali ini, cuba kita gunakan model contoh tadi untuk mengira jumlah keseluruhan bata bagi rajah di bawah. Cuba lihat rajah di bawah, apa beza dia murid-murid? Tengok tapaknya, tengok lebarnya, tengok tingginya. Okey. Dengan menggunakan model yang sama tadi, iaitu satu model dalam bentuk formula yang sama, jumlah batu bata bagi setiap bahagian. Okey, ini bahagian A, bahagian B, C, D dan E bersamaan dengan bilangan batu bata bagi panjang, darab bilangan batu bata bagi lebar, darab bilangan batu bata bagi tinggi. Kita cuba gunakan formula yang sama tadi. Okey, kita lihat bahagian masalah A. Berapakah panjangnya? Cuba kita kira murid-murid. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, panjangnya 5. Lebarnya berapa murid-murid? 1, 2. Okey, tinggi 1 bata sahaja. Jadi untuk bahagian masalah A, 5 kali 2 kali 1. Ada masalah, cikgu salah tulis ni. Jawapannya ialah 10, bukan 5. Okey. Kemudian bagi masalah B, panjang 1,
Cikgu betulkan dululah ni murid-murid dia, yang ini bukan 5, ini ialah 10. Okey. Kita tengok pada bahagian B, panjangnya sama kan? 1, 2, 3, 4, 5. Lebarnya 1, 2. Tingginya 1, 2. Jadi, setelah kita kaji setiap masalah yang kecil ini, kita dapati panjangnya semua sama, lebarnya semua sama, tinggi saja yang berbeza. Okey, dengan menggunakan model yang kita telah buat tadi, kita darabkan setiap satu ini dan kita akan dapati jumlah batu bata yang diperlukan untuk bahagian A ialah 10, bahagian B ialah 20, bahagian C ialah 30, bahagian D 40 dan bahagian E ialah 50. Jumlah keseluruhan ialah 150 buah batu bata yang diperlukan untuk membina anak tangga seperti di dalam rajah ini. Cikgu harap murid-murid dapat mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari hari ini. Okey, cuba kita imbas kembali. Kita telah mempelajari 4 asas teknik pemikiran komputasional. Apakah itu dia murid-murid? Yang pertama, teknik leraian. Yang kedua, teknik pengecaman corak. Yang ketiga, teknik peniskalaan. Dan yang terakhir sekali ialah teknik pengitlakan. Semoga murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang akan cikgu bagi sebentar lagi. Terima kasih.